Bismillahirrahmanirrahim. Wala tuwabbihha wa anta dhahikun farih, bal wabbihha wa anta mujiddun sadiq, muzhirun li'ubusah, khazinul qalb, munkasirun zalil. Fa in fa'alta zalik abdala lakallahu ta'ala bihuzni farahan wa bizulli izzan wa bizulmati nuran wa bil hijabi kashfan. Berkata Sayyid Syekh Al-Arif Billah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata sallallahu sirrah, jangan engkau menghina dirimu dengan keadaan engkau tersenyum dan gembira. Sebaliknya, hendaklah engkau hinakan dirimu dengan bersungguh-sungguh serta tulus hati, dan menzahirkan kerisauan dan kebimbangan, duka cita dan kehinaan diri. Jika engkau melakukan seperti itu, nascaya Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan duka citamu dengan kegembiraan, kehinaanmu dengan kemuliaan, kegelapanmu dengan cahaya, dan hijabmu dengan kashfin. Mana jangan engkau menghinakan diri. Wala tubihha, jangan kau hinakan akan nafsu tu, maksud diri mana nafsu kamu. Wa anta dhahik, dalam keadaan kamu gembira. Kita nak lawan nafsu tapi kita seronok, itu bukan rupa lawan nafsu. Ya, sebab berkata seorang daripada gubernur yang dilantik oleh Rasulullah SAW ke Yaman, jawab dia Sayyidina Muaz bin Jabal. Apa kalam di antara kalam Sayyidina Muaz bin Jabal yang masyhur? Dia kata apa? La tuzhirul farah hatta tujawwizus sirat. Kamu jangan melahirkan seronok sangat atas dunia sebelum kamu menyeberangi sirat. Mana kalau kamu dah menyeberangi sirat, kaki dah jejak dalam riyadul jannah, itu tak apa. Kau nak joget ke nak apa pun, lantak sentimen tempat nikmat dah. Tapi sekarang jangan dulu, sabar dulu maknanya. Ya, sebab kita lihat contoh Fir'aun, Qarun, Namrud, masya-Allah. Dia punya kaya, dia punya hebat kan, dunia kenal. Tapi sekarang di mana dia? Ya, binar, dalam neraka, wal a'yazubillah. Apa arti kesenangan sementara, tiba-tiba di sana terhumban dalam azab secara kekal, wal a'yazubillah. Itu maksudnya. Mana jangan kita lah nak menghinakan nafsu kita dengan dhahik, gembira. Mana orang yang menghinakan nafsu sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga, itu maksudnya. Ya. Kegembiraan sabar, bukan tak boleh gembira kan, ya? Sebab gembira ni dipanggil sifatul qalbi, sifat hati manusia. Cuma kita nak letak gembira tu kat mana? Jadi ya, kalau gembira dengan taat itu disuruh, kalau gembira dengan maksiat itu dilarang. Ya, sebab dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Man kanat ya hasanatu, barang siapa yang dia seronok dengan hasanah, kebajikan, dia buat ibadat dengan segembira, mujur Tuhan beri kita tunjuk, seronok kan. Wasaat huwa as-sayah, dan merasa cemas takut dengan kesilapan, maka fa antamu fahuwa mukmin. Dengan riwayat maknanya apabila kamu rasa iza saratka, apabila menggembirakan oleh engkau akan amal yang saleh, hasanatu, dan wasaatka sayatu, dan merasa cemas bila kita tersilap, maka fa anta mukmin, engkau tu orang mukmin yang sebenar, kata Nabi. Maknanya apa? Orang mukmin sebenar, kalbi dia ada rasa, ada kontak. Bila buat ibadat dia rasa sedap, bila terkena maksiat dia rasa gerun. Itu maksud dia. Ya, jadi kalau sekiranya dalam keadaan kita nak didik dia buat silap, kita seronok dia, tu tak maksud lain dan itu maksud lain maknanya. Allah. Dan tersenyum gembira, sebaliknya hendaklah engkau hinakan dirimu. Amanah diri sini nafsu kita tu, dengan bersungguh-sungguh serta tulus hati, menzahirkan kerisauan. Ana indal munkasirati qulubuhum. Aku, Allah Ta'ala kata, di sisi orang yang inkisar kalbi dia, sentiasa risau, takut dia, ya, takut terkena maksiat, takut amal kita ni buat tuan timur tidak ni, takut dia reject balik ke, dan sebagainya. Itu kebimbangan yang membawa pengawasan. Itu ada sifat yang baik, itu disuruh maknanya, ya. Dan duka cita kehinaan diri, jika engkau melakukan seperti ini, nascaya Allah Ta'ala mengganti duka citamu dengan kegembiraan. Ya, mana kegembiraan kalbi kita akan
Maknanya atau ganti bila kita maknanya buat kontak tadi, membersihkan dalaman kita. Ya, sebab bila seseorang melakukan sedemikian, dia akan dihadiahkan oleh Allah SWT kurniaan, ya, pendampingan diri, dan makin terbuka kalbi dan hijab dia dengan Tuhan. Dan bila terbuka kalbi dia, hijab dia dengan Tuhan, dia kenal Tuhan dengan sebenar kenal, Masya Allah, ya, confirm dia akan rasa seronok, gembira, syurur dia billah dengan Tuhan, ya. Itu kaedah dia itu. Dan kegelapan dia dengan nur, dengan cahaya, dan hijab dia dengan kasfin dan pembukaan. Jadi jalan sini apa tuan-tuan? Jalan nak menebuk pembukaan kalbi kita dengan Ta'ala ialah menghapuskan, ya, telah tutupan-tutupan, ya, debu-debu di cermin kalbi. Ya, cermin ni kan dia boleh tangkap tuan ni. Sifat cermin walaupun kecil, tuan-tuan arah kat mana semua dia boleh tangkap. Tuan-tuan tunjuk kat pokok, pokok masuk dalam cermin tu. Tuan-tuan tunjuk kat kereta, kereta masuk dalam cermin. Tunjuk kat kita, muka kita masuk dalam tu. Ya, sebab apa? Sifat dia menangkap. Tapi bila cermin tu kita suruh, dia tak tangkap. Ni problem ni. Ya. Gajah dulu betul besar tu tak masuk tuan. Gua tengok terik, setengah hun dia punya apa? Debu. Debu dia gelap. Kan? Biasa kita kalau bilik air kita mandi dan cermin ada, kita sabun kan. Sabun tu mengecik-ngecik kena kat cermin, lalu tak nampak lah. Ya, kita pun lap dia, terang balik. Begitulah kalbi. Kalbi insan ketika tidak diselaput dengan hijab di alam zarri nama dia. Ya, semua ni sama ada roh orang beriman atau roh orang kafir, ketika itu sama taraf dia. Dan Tuhan kata alastu bi rabbikum, dia jawab sama tak? Sama. Qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua roh jawab. Yang beriman tak beriman ni semua jawab sama. Bala, bahkan. Sebab apa dia jawab serentak? Itu menandakan dia ada makrifat dengan Allah. Sebab apa? Tidak ada hijab. Alam zarri dulu ketika jasad kita pun tak ada lagi, roh saja. Ketika itu apa? Nafsu tak ada, dunia pun tak ada, syaitan satu tak ada, bersih. Dia jawab spontan. Tapi bila Tuhan turunkan roh sekarang di alam mulki yang ada sekarang, dan dibalut dengan sangkar yang ada ni, yang berbagai saiz, berbagai warna, berbagai rupa, maka Tuhan uji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tuhan uji 4 musuh besar dah. Okay, tuan-tuan ni kita pandai bersilat ni, 4 musuh. Depan nafsu, belakang syaitan, kiri dunia. Ini bi'ah suasana itu. Banyak tuan. Anda kalau tak pandai bersilat, tombang kita ni. Ya, senjata boleh tombang dia 2 je, Al-Quran was sunnah. 2 tu kita pump, insya-Allah. Ya, tu 2 Nabi pegang. Maka perjalanan dia lengkap 2 tu, ya. Dan satu lagi hikayat daripada Syekh Makinuddin. Syekh Makinuddin Al-Asmari radhiyallahu anhu kana minar sab'atil abdali qal kuntu fi ibtida'i amri akhitu wa ataqawwatu min zalik wa kuntu a'uddu kalami bin nahar fa iza ja'al masa hasabtu nafsi fa ajidu kalami qalilan fa ma wajadtu fihi min khairin hamidullah ta'ala wa syakartu alaihi wa ma wajadtu fihi min ghairi zalik tubtu ila Allahi wastaghfartu ila an asara badalan min al-abdali radhiyallahu anhu. Daripada Syekh Makinuddin Al-Asmari. Makin apa mana makin? Enjin tuan-tuan, enjin agama. Ni tuan-tuan bubuh anak kalau dapat boleh bubuh cucu cicit. Syekh Makinuddin Al-Asmari. Makinuddin bubuhlah nama Nabi dipanggil, ya. Ahmad Makinuddin, Muhammad Makinuddin, elok nama tu, nama wali-wali tadi. Daripada Syekh Makinuddin dia kata beliau adalah salah seorang daripada 7 wali abdal. Al-abdal fi ilmati salasun wa fi riwayatin khamsun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Wali abdal umatku ada 30, setengah riwayat 3, setengah riwayat 50. Ada khilaf itu. Abdal maknanya apa? Ni setengah daripada golongan VVIP Allah Taala dan yang disebut dalam Quran secara umum. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya awliya jam'u waliyin. Sebab siapa ingkar wali, kufur wan ni. Kata apa wali-wali? Mana ada wali-wali? Fakat kafar, kufur wan tu. Sebab dia tolak ni nas Quran terpampang. Ketahuilah segala awliya kekasih Allah, ya, iaitu la khaufun alaihim, dia tak ada sebarang ketakutan, walahum yahzanun, dan tak ada hazan. Sifat para awliya, dia tidak ada gerun, tak ada takut, dan tidak ada duka cita. Sebab apa? Sebab dia sudah masuk jannatul muajjalah,
syurga yang disegerakan. Dalam Quran sebut ada dua kan, waliman khafa maqama rabbih jannatan, disediakan bagi orang yang gerun akan makam kebesaran Tuhannya dua syurga, akhirat satu, di dunia satu. Apa di dunia? Jannatul ma'rifah, syurga makrifat dimasuk. Bila dimasuk syurga, dia tak ada apa? Tak ada hazan. Sebab tu para awliya, Tuhan sebut sifat dia wala hum yahzanun, dia tak ada hazan, lapang dan kocik dia kosong pun dia tenang. Sebab kalbi dia bukan bil mal, bukan bin nuqud. Qulubuhum mu'allakun billah, hati dia sentiasa bergantung dengan Allah Ta'ala. Ya, siapa yang menggantungkan kalbi dia dengan Tuhan, jasad di alam mulki, ruhani di alamil malakut, alamil jabarut, tempat terjadi kebesaran Tuhan, Masya Allah, dia masuk dalam lain tu. Orang yang Tuhan terik, kalbi dia sentiasa lapang, tenang dia. Sebab dia, pakaian dia apa, makanan dia, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Firman Allah Ta'ala, tidak akan dengan mengingati Allah dengan betul-betul, maka kalbi dia akan tenteram. Ya, kita kocik tebal pun pening kan. Ya, anak ala orang lain Allah. Ya, dia orang dah ada kocik kosong, relax. Sebab apa? Kalbi dia mu'allak. Siapa yang menggantung kalbi dia, mengambil seronok dengan makhluk, itu satu bahaya besar. Sebab pemakhluk akan hilang. Sebab tu konsep ilmu tasawuf diambil daripada kalam Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, aku tidak minat kepada benda yang hilang, aku nak benda yang tetap. Siapa dia? Huwallah. Sebab jalan kita tu matlamat hidup kita. Wa anna ila rabbikal muntaha, kepada Tuhan kamu kemuncak segala-galanya. Sebab saya makin undian setengah daripada wali abdal ni. Wali abdal mana ganti kan, dia mati seorang ganti seorang, mati seorang ganti seorang, sampai akhir umur dunia dia tu. Ya, ni golongan pilihan-pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tu. Satu hari kan semakin kemudian dia berjalan, dia tengok matahari ada dua kan. Ya, satu riwayat dia tengok cahaya ke atas ni. Dia berjalan, nur terpancang ke atas ni. Jadi ada dua orang berjalan. Dia kata siapa punya nur ni, cahaya tu. Ya. Tiba dia dekat dengan pekan, tiba-tiba berpisah. Rupanya seorang tu sayyid, seorang tu abdi. Seorang tu penghulu, seorang tu hamba. Jadi bila berpisah dia, tuan dia kata pada hamba dia pergi beli barang. Jadi berpisah. Rupanya dia tengok, rupanya nur tu hamba dia punya, bukan tuan. Zahir di dunia hebat tuan, tapi hakikat rohani yang tinggi tu hamba dia tu. Hamba tu waliullah rupanya. Terus saya makin kemudian jumpa tuan dia, dia kata, tuan tolong jual tuan punya hamba kat saya, berapa saya bayar? Dia pun terperanjat ni, tak ada tawar-tawar ni, ada benda lain kan. Dia kata kenapa macam tu? Akhirnya dia ceritalah, sebenarnya hamba tuan tu ialah min awliyaillah, daripada wali Tuhan. Oh, kalau macam tak apalah, saya merdeka pergi je lah. Oh, beri tu tuan, tak payah bayar. Merdeka terus. Nur itu dia yang memancar sampai ke langit, dibukakan bikashfin, dengan kashfin, kasyaf yang ada pada pandangan ruhani para awliya, yang dilihat bin nur. Sebab tu Rasulullah sebut dalam hadis, ittaqu firasatul mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takut kamu akan tidikan khusus bagi para mukmin yang kamil, dia tengok dengan nur Tuhan. Ya, bukan tengok dengan mata kasar, dia tengok tembus tuan tu. Dia banyak pada ahli-ahli kashfin yang Tuhan bukakan. Siapa buka? Tuhan buka. Ya, bila dibuka kalbi dah bersih, dia tengok tembus tuan ya. Dia kalau Naqsyaband dia pakai wukuf kalbi mau lepas tuan. Ya, kalau dia main Naqsyaband dia cari wukuf kalbi lepas, dia tengok A to Z boleh nampak. Itu pun dibuka oleh Ta'ala, bukan dia punya. Tuhan bukakan. Ya. Itu banyak, tapi bukan tu yang kita nak. Kita nak ialah usul ila Allah, sampai kepada Allah Ta'ala. Termasuk ni. Jadi satu ketiga, satu cerita lagi, si Makinuddin dia berkata, adalah ketika permulaan perjalananku aku melakukan perusahaan menjahit. Ya, kerja syariat dia jahit, jadi tukang jahit, dan memberi makan hariku daripada hasil tu. Aku sentiasa menghitungnya segala percakapanku sepanjang hari ketika tiba waktu petang, dan aku muhasabah dan menghitung kembali segala kata-kataku. Justru itu, jika aku dapati padanya daripada kebaikan, maka aku memuji-muji Allah Ta'ala, syukur. Dan jika sebaliknya dapati padanya kejahatan, dan aku bertobat kepada Allah Ta'ala dan beristighfar. Ya, itu si Makinuddin punya antara amalan dia. Sebelum dia tidur, dia muhasabah, dia cek balik percakapan dia tadi kan. Kalau sekiranya yang baik, maka syukur kepada Ta'ala. Kalau yang tak baik, cepat dia taubat sebelum dia tidur. Maka istiqamah, dia cuci benda kalbi dia, dan macam mana muhasabah. Ya, akhirnya bersihlah kalbi dia. Daripada muhasabah dia akan pergi mana tuan? Muraqabah.
Lepas murakabah boleh pergi pada musyahadah. Itu makna keimanan mereka, makrifat yang lebih tinggi di sisi Allah Ta'ala dengan pancaran nur makrifat yang Tuhan berikan kepada insan tadi, ya. Betul dalam hadis Nabi kata apa? Innan nurah iza dakhala al-qalb infasaha wa anshara. Qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha? Qala na'am, at-tajafi an dari wurur wal inaba ila dari khulud wa istinlal lil maut qabla nuzul maut. Nur ni bila masuk dalam kalbi seorang, kata Rasulullah SAW, ya, dalam Quran sebut nur ialah apaman syaraha sadrahu lil Islam bahwa ada nurin min rabbi. Tidakkan mereka yang Tuhan bukakan kalbi dia berasa tenang bila Tuhan masukkan nur, nur iman, nur Islam, itu maksudnya. Jadi sahabat tanya, adakah tanda yang kami tahu kalbi kita dah dipancarkan nur ya Rasulullah? Rasulullah kata na'am, ada. 3 tanda Rasulullah bagi. Pertama, at-tajafi an daril ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Dia ambil dunia, tapi dunia yang boleh merangkaikan dia dengan Tuhan. Dia tak ambil dunia yang boleh menipukan dia, yang haram dah tak ambil, tu buang. Kemudian at-tajafi an daril ghurur, hati dia renggang dengan dunia yang akan ditinggal, yang banyak tertipu daya manusia dengannya. Kemudian wasti'dad lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan mati dengan amal saleh sebelum datangnya kematian. Jadi tuan-tuan yang ada dalam masjid ni, kita semua ni semua dah ada nur. Kalau tak ada nur tak boleh sampai masjid kan. Ya, masjid kat mana? Masjid. Saya pun tak perasan masjid. Tu tak ada nur, gelap. Masjid kampung ni yang dia tahu. Tanya pub kasino itu, tu tahu. Itu saya istiqamah kat situ. Ya, jangan tu. Ya, maknanya bila dia semayang, dia buat ibadat, memang nur dah ada. Kalau tak ada nur, dia tak boleh sujud kat Tuhan. Cuma nur tu beza je lah, ya. Ada nur peringkat dia 20%, ada watt dia 60, ada yang 250. Tu wali-wali kan, dia macam spotlight, ya. Sikit pun dia terkena, dia nampak lah. Tu sahabat kan, dia terkena satu dosa, ya. Kemudian dia berlari, ya Rasulullah, binasa dah hamba. Rasulullah kata, apa dosa kau buat? Sekian. Dah semayang jemaah, dah dosa kau dah hapus. Bermakna apa? Dosa yang hapus tadi dengan ibadat, dosa kecil. Tapi sikap sahabat macam mana? Bergegas di jumpa Rasulullah, rosak saya Rasulullah, binasa. Tu mana? Tu nur terang tu. Ya, bila dia rasa maksiat, dia rasa takut, dan bila dia buat taat, dia rasa seronok dan memuji akan nikmat Tuhan kat dia, atau tanda hati dia terang, nur dia terang. Ya, sebab tu Rasulullah minta, ya, bahawasanya apa? Jadikan dia nur kita bertambah. Bukan? Allah maj'alni amami nuran wa bi khalfi nuran wa bi tahti nuran wa bi fawqi nuran. Ya Allah, jadi ke depan aku nur, belakang aku nur, kiri aku nur, kanan aku nur, atas aku nur, bawah aku nur, dan besarkan nur dalam diriku. Tu hadis sahih. Ya, hadis sahih mana? Nur, pancaran nur, nur iman, nur makrifat, semua ada tu, ya. Nanti dibahas panjanglah akan datang. Summa qala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammadin Allahumma ighfir lana wa inna khairal anta. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.